Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah dan hubungannya dengan akidah. Setelah selesai kita membincangkan tentang rukun-rukun iman secara tafsil, secara huraian, bermula daripada makna iman dan Islam. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, dan qada dan qadar, yang disebut juga dengan perkara-perkara akidah, yang menjadi dasar kepada semua perkara dalam Islam. Marilah pula kita mengkaji hubungannya dengan ibadah. Ibadah adalah di antara matlamat diciptakan manusia dan jin, sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Surah Ad-Dhariyat ayat 56 hingga 57. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Setelah kita memahami perkara akidah ataupun iman, disebut dalam bahasa kita dengan kepercayaan. Akidah kalau diterjemah dalam bahasa kita dengan makna ikatan, diikat, disimpul dengan sekuat-kuatnya. Itu makna akidah. Kita simpulkan kepercayaan kita sehingga tidak boleh dirombak, tak boleh dirungkai lagi. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'uratil wuthqa la inqisama laha. Barang siapa yang mengkufurkan taghut, setiap yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan simpulan tali yang diikat dengan sekuat-kuatnya, yang tidak boleh dirombak lagi, yang disebut dengan la ilaha illallah. La ilah menolak segala jenis Tuhan-Tuhan yang dipuja, yang disembah, malaikat Allah sahaja. Termasuk di dalamnya rukun-rukun iman yang lain yang mesti kita percaya: malaikat, kitab, rasul-rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Malaikat bala tentera Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab adalah kalam Allah taala. Rasul adalah utusan Allah. Akhirat adalah janji Allah. Qada dan qadar di bawah kekuasaan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita percaya, kita yakin. Setelah percaya dan yakin, mestilah kita tunjukkan keyakinan dan kepercayaan itu. Di antaranya ialah dengan ibadah, dengan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyatakan bahawa tujuan dia menjadikan manusia dan jin ialah supaya mereka itu memperhambakan diri kepadanya. Allah tidak berhajat pada apa-apa daripada manusia dan jin.
Allah tak berhajat pada makan minum, tak berhajat pada pertolongan. Disebut dalam hadis qudsi, sekiranya seluruh manusia yang awal sejak Adam sehingga yang akhir, ketika berlakunya kiamat, seluruh jin yang awal, jin yang akhir, semuanya melawan Allah Ta'ala, derhaka pada Allah Ta'ala, tidak mengurangkan sedikit pun kekuasaan Allah Ta'ala. Semuanya minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi semuanya dengan sepenuh-penuhnya, tidak mengurangkan apa yang ada pada Allah Ta'ala. Laksana tidak kurangnya air laut dicelup dengan jarum. Bukan jarum celup dalam gelas, jarum celup dalam laut. Itulah kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala hanya menyuruh hamba-hambanya mengabdikan diri, memperhambakan diri kepadanya. Dia sebut dengan ibadat. Ibadat maknanya ketundukan sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkandung di dalamnya, di dalam ibadah itu, ketundukan dalam perkara akidah, dalam perkara kepercayaan, perkara iman. Kita percaya semuanya pada Allah, yakin pada Allah, Dia saja Tuhan, yang lain bukannya Tuhan, mesti ditolak. Percaya pada yang diperintah oleh Allah supaya kita menerimanya, malaikat, rasul-rasul, kitab, hari akhirat, qada dan qadar. Kita percaya dengan semuanya. Mesti kita terima dengan tidak ada ragu dan syak sedikit pun. Allah Ta'ala tunjukkan bukti-bukti dan dalil-dalil dengan kitabnya, kalamnya, Al-Quranul Karim. Disebut dalam Quran berkenaan dengan kejadian langit bumi, cerita-cerita zaman dulu, perkara yang gaib, yang manusia tak tahu di masa itu. Hari ini manusia tahu. Semuanya adalah betul. Semua yang Quran beritahu berkenaan dengan peredaran bumi, bulan, bintang, matahari, semuanya betul. Hari ini manusia menggunakan alat meneropong angkasa lepas. Apa yang tak dapat diketahui di zaman dahulu, didapati semuanya betul yang Quran kata. Sekiranya ada pendapat zaman dulu bercanggah dengan Quran, didapati pendapat itu salah, Quran yang betul. Termasuklah cerita-cerita zaman dulu yang tak diketahui oleh orang, disebut oleh Quran. Ada yang kisahnya manusia tak tahu. Hari ini pengkaji sejarah gali dalam tanah, terdapat penemuan-penemuan menandakan yang Quran cerita adalah betul. Tidak ada yang tak betul langsung yang Quran cerita itu. Yang halal, yang haram. Yang halal adalah baik, yang haram mendatangkan penyakit. Dilihat betul yang Quran kata itu. Yang haram mendatangkan penyakit, yang halal tak mendatangkan penyakit. Daging babi, berzina dan sebagainya mendatangkan penyakit. Mengapa diharamkan oleh Islam? Hari ini dikaji betul sungguh. Maka begitulah tentang cerita hari kiamat. Tentang dosa dan pahala. Tentang berkenaan alam ruh dan alam malaikat yang kita tak nampak. Semua yang disebut adalah betul, kita percaya kepadanya. Kerana yang nyata itu betul. Allah Ta'ala tak bohong sedikit pun, Rasul-Rasul tak bohong sedikit pun. Maka yang kita tak nampak lagi kita kena percaya, kena terima. Kita adalah hamba Allah Ta'ala. Perkara sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, kita mesti terima. Memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebut syiar, yang berkait dengan roh, jasad dan harta. Menzahirkan perhambaan diri kepada Allah Ta'ala dengan roh, jasad dan harta, di antaranya semayang. Semayang menyembah Allah dengan jasad kita,
melakukan perkara perbuatan sembahyang dengan jasad kita, mengangkat takbir, membaca ayat Quran, bertasbih dan bertahmid, rokok dan sujud, itu adalah anggota badan. Dalam masa yang sama, roh kita ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana lain. Khusyuk menghadap pada Allah Ta'ala, bukan beralih ke lain. Menandakan perhambaan diri kepada Allah dengan jasad, dengan harta. Semayang kena tutup aurat. Nak tutup aurat kena beli kain untuk nak tutup aurat. Menghabiskan harta untuk menutup aurat kerana nak semayang. Ada di dalamnya ibadat ruh, jasad dan harta. Puasa Ramadan berkait dengan ruh, jasad dan harta. Haji khusus nampak hartanya. Zakat nampak hartanya yang diwajibkan. Ibadat yang disunatkan menandakan perhambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kita hamba pada Allah, bukan rakyat Allah. Bukan pekerja Allah, hamba Allah Taala. Kalau rakyat, kita boleh kata tak setuju dengan Allah Taala, macam dengan kerajaan tak setuju. Dengan ketua tak setuju. Allah Taala tak boleh begitu. Semua kena setuju belaka, kena redha. Kena terima apa keputusan Allah Ta'ala, itu makna hamba. Termasuk perkara, juga perkara muamalat. Perkara muamalat, kerja-kerja kita seperti berjual beli, dihalalkan berjual beli. Riba, diharamkan riba dan sebagainya. Syarikat, dibenarkan bersyarikat. Muamalat yang dihalalkan, mudharabah dan sebagainya. Bergadai diizinkan oleh syarak dengan syarat-syaratnya. Jual beli dihalalkan, riba diharamkan. Terima mengapa diharamkan riba. Ini penyakit ekonomi. Penyakit ekonomi. Tak usah duduk nak kahir lah. Riba kena ada juga. Ekonomi sekarang tak boleh riba, itu bohong belaka. Nak lawan Allah Ta'ala. Ternyata dalam dunia hari ini berlakunya krisis ekonomi. Peringkat orang, peringkat negara berhutang, bertimbun-timbun menghadapi masalah hutang. Di antaranya ialah penyakit riba yang diamalkan oleh orang, diamalkan oleh negara-negara dunia, termasuk negara besar. Dikatakan Amerika paling kaya dalam dunia, hutang dia paling banyak dalam dunia, riba dia paling banyak dalam dunia. Itu penyakit. Penyakit melawan Allah Ta'ala. Kalau negara boleh runtuh, maka orang apa sangat dengan riba ni. Sebab itu digambarkan malam Isra' dan Mi'raj, orang yang makan riba berenang dalam darah manusia. Zalimnya riba ini menunjuk betapa kerasnya kita buat main-main. Ada apa perlu sekarang. Itu nak lawan Allah Ta'ala. Perkara munakahat, nikah kahwin, berkeluarga seperti nikah, talak, perceraian, nafkah dan sebagainya, tak boleh main-main. Kena tunaikan tanggungjawab. Apa yang Tuhan wajibkan dalam masalah kekeluargaan, suami, isteri, nafkah, perceraian, baik, rojok dan sebagainya. Ada hukum-hukum dia kena ikut. Perkara-perkara akhlak, perangai manusia, seperti benar, betul dalam percakapan, amanah, menunaikan perkara yang disuruh, meninggal dilarang, sungguh-sungguh setia, patuh, ikhlas kerana Allah Ta'ala dan sebagainya. Syukur. Ini adalah akhlak yang kita kena terima perintah Allah Ta'ala. Perkara-perkara politik seperti imamah, kepimpinan negara, Allah Ta'ala ajar dalam Quran, disebut dalam Quran. Petunjuk Allah Ta'ala bagaimana memimpin negara, pemerintahan negara. Wala kesetiaan, perang dan damai. Perang ada hukum, damai ada hukum dalam Quran. Perang ada hukum dia, damai ada hukum dia. Semuanya ada hukum. Kalau pergi haji ada hukum dia, ada rukun, ada syarat, ada adab. Berperang pun ada rukun, ada adab, ada syarat. Berdamai pun ada rukun, ada syarat. Bukan pakai bahan rambang, pakai tepuh begitu saja. Tidak boleh. Kalau kita sembahyang ikut suka, nak takbir kediam, beri salam dulu. Jadi balik. Salah, tak boleh. Itu perkara ibadat.
Begitulah perkara nikah kahwin, perkara muamalat, perkara politik, ekonomi dan lain-lain. Dan perkara-perkara yang lain. Dalam perkara hidup dan mati, perkara hidup, perkara mati ada dalam Islam. Perkara hidup ada, perkara mati pun ada. Perkara mati boleh disebut. Selepas kematian ada alam barzah, alam akhirat. Semuanya dilakukan dengan satu syarat, iaitu mestilah kerana Allah dan tunduk kepada perintah Allah dan larangannya. Tunduk pada perintah Allah, tunduk pada larangannya, tak buat larangan dia, kena terima. Itu makna ibadah, memperhambakan diri kepada Allah. Dari sini kita memahami bahawa makna ibadah itu tercakup di dalamnya ketundukan secara syumul, secara lengkap, secara sempurna, semuanya sama ada mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan di atas asas agama, di atas asas agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik, mesti di atas asas agama, bukan kerana nok-nok je, ikut adat je, tidak. Ini kerana perintah agama, perintah Allah taala, tunduk pada Allah taala, hukum Allah taala dengan niat yang baik, dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala, barulah dapat pahala. Kalau saja-saja je tak dapat pahala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan illa ujirta 'alaiha hatta al-laqmata tarfa'uha ila fi imra'atik, rawahul Bukhari. Artinya sesungguhnya kamu tidaklah menyumbangkan sesuatu nafkah kerana Allah, malaikat diberi pahala kepadanya. Apa yang kamu sumbang, duit kamu kerana Allah, dia beri pahala. Sehinggalah satu suap yang kamu letakkan pada mulut isterimu diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Tidakkah nafkah itu wajib? Wajib. Kalau tak beri, berdosa. Ada hukum dosa pahala. Bukan tunaikan semayang boleh pahala, tinggal semayang berdosa. Termasuk perkara nafkah, perkara yang lain. Hak-hak kejaranan. Menghormati jaran, menyakiti jaran diharamkan. Itu termasuk dalam hukum agama yang ada dosa dan pahala, bukan saja-saja je. Kalau tertunai perintah Allah Ta'ala, dapat pahala, tinggal larangan. Proses ini semua ada kaitan dengan ibadat. Ada orang cakap itu bukan bab akidah, dia kata. Itu bukan bab akidah, bab iman, itu bab amalan-amalan saja. Tidakkah Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim jarah, falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap baik atau diam. Beriman pada Allah dan hari akhirat, cakap baik atau diam. Sesiapa beriman pada Allah dan hari akhirat, memuliakan jaran. Beriman pada Allah dan hari akhirat, memuliakan tetamu. Dikait beriman pada Allah dan hari akhirat. Nabi sebut dalam hadis. Ni dah apa ni, bukan bab akidah ni. Politik ni bukan bab akidah, ikut suka kita lah. Ajaran bukan bab akidah. Ada kaitan dengan akidah. Kita mandi, menyucikan diri, itu ada kaitan dengan akidah, walaupun perkara faraq, perkara cabang. Kerana pohon kayu, cabang-cabang dia mesti berkait dengan dahan dia, berkait dengan batang dia, berkait dengan akar dia, berkait dengan semua antara satu sama lain. An Abi Dzarrin Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Qala al-iman billah wal jihad fi sabilih. Qala qultu ayyur riqabi afdal? Qala anfasuha 'inda ahliha wa aktharuha thamanan. Qala qultu fa in lam af'al? Qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Qala qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal? Qala takuffu syarraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abi Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Abu Dzar seorang sahabat yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi tak lantik jadi pemimpin.
tak latih jadi ketua. Tak beri jawatan pada dia, Abu Zar ni. Tak beri jawatan. Dia antara yang awal-awal masuk Islam. Bila dia tengok Sayyidina Abu Bakar dilantik, Sayyidina Umar dilantik, Uthman dilantik, Ali dilantik, Khalid bin Walid yang masuk Islam Kediang dilantik jadi penglima, tentera Aman Bi'ah dilantik macam-macam. Dia tak dilantik apa-apa. Tak tahan juga dia pun. Ya Rasulullah, pasal apa tak lantik saya? Dia tanya. Dia tengok, gerang juga dia pun. Kenapa tak lantik saya? Nabi kata, ya Abu Dzar, innaka la dha'if wa innaha la amanah wa innaha yaumal qiyamati la nadamah. Wahai Abu Dzar, aku tengok kamu ni lemah. Kamu seorang yang lemah. Tanggungjawab ni adalah suatu amanah yang mesti ditunaikan dan membawa penyesalan pada hari kiamat kelak kalau aku beri padamu, Nabi kata. Maka dia pun senyap. Tetapi kadang-kadang dia bercakap juga. Hak dia tak tahu dia bercakap juga. Zaman Sayyidina Uthman, bila harta melimpah ruah, banyak, negeri sudah dibuka dengan banyaknya, zakat sudah ada, zakat sudah ada, wakaf sudah ada, pembahagian ghinah dan faid pun ada, atau ada. Di sana sedekah sunat. Lalu dia kempen supaya sedekah hak sunat ni jadi wajib. Dia usaha supaya seolah-olah nak paksa orang kaya ni kena beri sedekah. Di samping zakat itu. Bila dengar kempen dia menyebabkan orang-orang miskin berkumpul keliling dia. Hak miskin yang pakai ni tak tahu kahla. Keliling dia lah. Jadi masalah pada negara. Lalu Sayyidina Uthman buang daerah Abu Dzar. Buang daerah. Bukan dia jahat, tidak, dia baik. Kenapa jadi masalah pada negara? Buang daerah. Buang di Rabdah. Dibuang di Rabdah. Kerana dia duduk dengan orang ramai jadi masalah. Dia buat benda yang dia tahu dia tak reti. Nabi sebut dalam hadis, kesian Abu Dzar, hidup keseorangan, mati keseorangan, dia bangkit dari kiamat keseorangan, kata Nabi. Keseorangan sungguh, macam Nabi kata. Itu tanda kerasulan, tanda kenabian. Tapi Abu Dzar ni jadi contoh orang sosialis. Sosialis tak pakar, komunis. Dia dalil dengan Abu Dzar. Abu Dzar ni seorang sosialis kata. Orang komunis kata Abu Dzar ni seorang komunis. Itu tidak, Abu Dzar seorang sahabat yang setia pada Islam. Yang setia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada kelemahan-kelemahan dia. Dia bukan ulama-ulama besar kalangan sahabat. Dia meriwayatkan hadis, banyak hadis dia riwayat. Antara hadis yang dibaca ni dari Abi Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu an. Dia masuk Islam, dia daripada Bani Ghifar, jauh. Nabi menyembunyikan Islam. Dia kata Rasulullah, sembunyi apa? Sembunyi apa? Royak kau ramah lah. Jangan sembunyi. Suasana pada masa itu kena sembunyi. Lalu dia kena royak ke Kaabah. Nak sangat, lah. Dia pun tupak sebit dekat Kaabah, lalu, hei orang ramai, pakat masuk Islam belaka. Tak reti kamu ni, Muhammad dah jadi Rasul. Dia orang luar. Lalu puak-puak Abu Jahal tangkap, dia katuk, dia pukul ramai-ramai hampir nak mati. Lalu seorang tengok, ni bahaya ni. Dia ni orang Bani Ghifar. Bani Ghifar ni tengah jalan, kita nak pergi berniaga. Kalau puak dia tahu tak boleh berniaga, kita nak serang tengah jalan. Lalu dia lepas Abu Dzar. Ini cerita dia. Ini Abu Dzar. Termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Dari Abu Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu an, kata Abu Dzar, orang mengaji ke dia mengaji hadis. Mengaji riwayat Nabi. Nabi ada kata-kata apa? Katanya, aku bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pekerjaan tu salah dia. Pekerjaan yang paling afdal. Pekerjaan yang paling afdal, yang paling lebih besar pahalanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah dan berjihad di dalamnya. Beriman pada Allah dan berjihad, berjuang untuk menegakkan agama Allah. Paling afdal. Aku bertanya lagi, hamba yang manakah paling afdal dimerdekakan?
Kalau kita ada hamba, nak mendahkakan hamba. Mendahkakan hamba ni yang paling besar pahala hamba macam mana? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik kepada tuannya dan yang paling mahal harganya. Hak paling baik dengan tuan dia, paling ahli yang kerja, hak tu sayang sekalinya. Yang paling mahal harganya, kalau memedahka, paling besar pahalanya. Aku bertanya lagi, jika aku tidak dapat melakukan perkara itu, kalau nak mendahkakan hamba tak boleh, macam mana? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau menolong orang yang boleh membuat sesuatu pekerjaan dengan sendirinya, atau engkau menolong membuat pada orang yang ataupun engkau menolong membuat pada orang yang tidak pandai membuat sesuatu pekerjaan, tidak pandai tu, tak pandai buat. Ataupun mu tolong orang tu dia boleh buat kerja, mu tolong dia, ringankan kerja dia. Ataupun mu tolong orang yang tak pandai, dia buat kerja, mu boleh pahala, tolong orang tak pandai. Aku bertanya lagi Rasulullah, kena tambah tu. Engkau menolong atau engkau menolong membuat pada orang yang tidak pandai membuat sesuatu pekerjaan. Dah tertinggal tu. Yang lemah nak buat kerja, tolong. Aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah pendapat kamu jika saya lemah untuk membuat perkara-perkara tersebut? Saya pun tak pandai juga. Nak macam mana? Nak tolong orang tak boleh. Lemah. Sabda Rasulullah, kamu menahan kejahatanmu kepada orang, sesungguhnya adalah sedekah darimu darimu untuk dirimu sendiri. Mu jangan buat jahat ke orang. Jangan kata uduh ke orang. Jangan sakiti orang. Mu boleh pahala, kata Nabi. Nak buat apa pun tak boleh. Jangan kacau orang. Saja jangan kacau orang. Boleh pahala. Dalam hadis yang lain, bainama rajulun yamsi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atashu fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thara min al-'atashi faqala ar-rajulu laqad balagha hadha al-kalba min al-'atashi mithlu alladhi kana balagha bi fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu thumma amsakahu bi fihi fasaqa al-kalba fashakara Allahu lahu faghafara lahu. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajra. Faqala na'am fi kulli dhati kabidin ratbatin ajrun. Muttafaqun alaih. Artinya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedang seorang lelaki berjalan di suatu jalan, tiba-tiba dia terasa terlalu dahaga. Ada seorang dia musafir jauh di padang pasir. Tiba-tiba terlalu dahaga kerana berjalan jauh dan panas padang pasir. Lalu dia menemui sebuah telaga. Dia pun turun ke dalamnya meminum air. Telaga tu tak ada timba. Telaga zaman dulu boleh turun. Dia pun turun dalam telaga dan minum air. Minum air. Kemudian dia keluar dari telaga itu. Tiba-tiba datang seekor anjing yang terjelal lidahnya memakan tanah kerana dahaga. Dia naik-naik tengok anjing seekor. Terhongak-hongak, terjelal lidah jilat tanah kerana terlalu dahaga. Lelaki itu berkata, sesungguhnya anjing ini terlalu dahaga, seperti aku terlalu dahaga. Lalu dia turun semula ke dalam telaga, mengisi khufnya, iaitulah stokan kulit. Orang Arab ada stokan kulitnya, khufnya dengan air. Kemudian dia menggigit dengan mulutnya. Dia gigit dengan mulut dia, panjat telaga sehingga naik ke atas dan memberi minum anjing itu. Lalu Allah menghargai perbuatan itu, maka dia mengampunkan dosanya. Lalu dia turun dalam air, isi air dalam khuf, stokan kulit dia, gigit buat naik, beri minum anjing tu. Minum anjing, Allah Ta'ala beri rahmat, ampunkan dosa dia. Dah lagu mana anjing najis mughalazah kan? Duk fikir, kena samuk 7 kali kan? Macam-macam. Ini orang ngaji tu dah lalu. Ngaji dah habis. Kena faham, kena utamakan menyelamatkan yang susah, termasuk binatang yang susah.
yang najis itu dimaaf Allah Ta'ala, berlaku demikian. Kalau tidaklah kena naik pulak lah, samuk 7 kali pulak lah, mapuh itulah. Ini. Jadi ada ulama-ulama kita tanya benda-benda macam ni, dengan tanya cukup dengan kita memahami Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Dengan surat diminum seekor anjing. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kita berbuat baik pada binatang pun ada pahala juga? Kita buat baik binatang ada pahala? Sabda Rasulullah SAW, setiap kebaikan yang bernyawa ada pahalanya. Setiap kebaikan yang bernyawa ada pahala, diberi pahalanya. Diberi pahala pada yang bernyawa. Termasuklah sembelih binatang. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu sembelih binatang, sembelih dengan baik. Tajamkan pisau, rehatkan binatang itu. Disebut dalam hadis. Walaupun kita sembelih dia, disunatkan pisau yang tajam, jangan sakiti binatang itu, ada pahalanya. Demikianlah luasnya bidang yang dikurnia oleh Allah supaya hamba beramal dengan perintahnya. Yang pentingnya setiap hamba itu mestilah berpegang Alkitab dan Sunnah serta perjalanan as-salafus salih, orang-orang beriman zaman dulu yang saleh, bagi mencari keredaan Allah sebagai mengabdikan diri kepadanya dengan melaksanakan perkara yang dinamakan ibadat, termasuk perkara yang dinamakan ibadat. Ibadat itu lahir dari akidah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah itu lahir dari akidah yang hidup, tidak jumud, yakni tidak beku, hingga memberi kesan kepada jiwa raga, akal fikiran, akhlak, sikap dan amal, seterusnya menentukan matlamatnya. Perkara-perkara tersebut tidak berlaku sewenang-wenang tanpa lahir dari akidah yang bersebati di dalam hati dan jiwa dengan rasa yakin dan puas. Akidah ialah kepercayaan yang ada dalam hati, sanubari, perasaan yang ada dalam diri seseorang dengan akal pikiran dan perasaan hatinya. Disebut dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ingatlah, dalam diri seseorang manusia ada segumpal daging yang mengumpulkan darah, iaitu jantung, yang menggerakkan seluruh jasad untuk bergerak dan hidup. Apabila anggota yang dikatakan itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Bila buruk, buruk seluruh jasadnya. Iaitulah hati dan jantung yang ada dalam diri manusia, yang menggerakkan tubuh badan, menggerakkan fikirannya, akalnya, di mana di dalam perasaan inilah adanya perkara dinamakan akidah ataupun kepercayaan. Bila ada kepercayaan kepada rukun-rukun iman yang disebut, maka hati jantung manusia menggerakkan akal fikiran dan anggotanya untuk mengerjakan amalan-amalan yang dinamakan ibadat, sama ada dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan keluarganya sendiri,
dengan jirannya, dengan masyarakatnya, dan dengan semua benda yang dijadikan oleh Allah rezeki pada manusia dan kemudahan manusia di atas muka bumi ini. Hubungan itu mestilah mengikut sempadan Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap kerajaan ada sempadan. Sempadan negeri, sempadan perbuatan disebut undang-undang, boleh tak boleh. Maka sempadan Allah ialah perkara yang diharamkan, tak boleh dilanggar. Perkara yang disuruh mesti dibuat. Nak buat perkara ini mestilah digerakkan oleh perasaan hati dan akal fikiran yang betul, dengan iman yang betul, dan mestilah juga dengan niat yang betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bagaimana ibadah itu dilahirkan daripada akidah, kepercayaan yang timbul dalam perasaan diri dan akal manusia, yang sebenarnya yang bebas. Adapun akidah yang lahir dari bertaklid buta secara kebetulan dari baka dan keturunan, kerana malu kepada keadaan sekeliling atau takut kepada tekanan dan terika ikut dengan keadaan, semuanya tidak membuahkan hasil ubudiyah yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bersungguh mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, mengelak dari perkara yang dianggap menyusahkan diri bagi menegakkan agama Allah. Perlu disedari bahawa orang yang Islamnya semata-mata kerana baka dan keturunan, kebetulan dia jadi orang Islam. Begitu juga orang yang Islamnya kerana ikut orang ramai, bukan fikiran dia sendiri. Ini bahaya. Mudah hanyut mula diheret oleh orang. Amalannya juga tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Di sini perlunya kita belajar, kita mengaji, kena tahu Islam itu, supaya Islam itu betul-betul menjadi kepahaman yang kita percaya, menggerakkan anggota kita bukan ikut-ikut orang semata-mata, bukan kerana adat, bukan kerana baka dan keturunan. Kalau kerana adat, baka, keturunan, ikut-ikut orang, mudah jadi hanyut, macam sampah yang dihanyut oleh air banjir. Air pergi ke hulu air ke hilir, air pasang, ke hulu air surut, turun ke kuala. Tidak ada pendirian yang istiqamah. Di sinilah perlunya kita berdoa tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah pada kami jalan yang betul. Bukan sekadar itu saja, belajar, mengaji, baca, tanya orang, bukan ikut-ikut saja. Dan tiap-tiap 5 waktu semayang, tiap-tiap rakaat berdoa pada Allah Ta'ala. Kerana di keliling kita ni banyak sangat syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan yang mengelirukan hati manusia itu terdiri daripada makhluk yang gaib, jin, yang masuk dalam darah daging kita, menyalurkan perasaan dan fikiran, dan termasuk manusia yang mengelilingi kita, yang menggoda kita dengan harta, dengan pangkat, dengan pengaruh dan sebagainya. Sesungguhnya kita melihat pegangan yang tidak teguh dalam masyarakat Islam hari ini kepada Islam bagi menandakan adanya kemanisan iman yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakra an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqtafa fin nar, rawahul Bukhari. Artinya 3 perkara. Sesiapa yang mempunyainya, nescaya dia mempunyai kemanisan iman, iaitu bahawa Allah dan Rasulnya ialah yang paling kasih kepadanya,
lebih dari yang lain, bahawa dia tidak kasih pada seseorang melainkan kerana Allah, dan bahawa dia benci kembali menjadi kafir sebagaimana dia tidak suka kalau dicampur ke dalam api. Walaupun demikian, Allah Ta'ala jadikan kemanisan iman dalam diri seseorang. Walaupun dia jahil, dia tak tahu apa, dia tak reti Islam kerana baka dan keturunan, terpengaruh dengan orang, tetapi ada orang yang masih ada kemanisan iman di dalam dirinya. Tanda kemanisan itu ialah 3. Yang pertama, kasih kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya Allah tu ada, percaya ke Nabi Muhammad, dia percaya walaupun dia tak semayang, dia tak puasa, tak macam-macam mengerjakan maksiat, tetapi kepercayaan kepada Allah tu ada. Bila mari susah, tengok ke Allah selalu. Dalam keadaan bahaya, tengok ke Allah selalu. Dalam keadaan cemah, tengok ke Allah selalu. Mari begitu. Ada perasaan nak balik kepada Allah. Juga perasaan kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Nabi Muhammad, sayang, kasih kepada Nabi. Ada perasaan dalam diri ini. Yang kedua, perasaan kasih kepada orang Islam. Bila sebut orang Islam, dia kasih. Dia kasih kerana orang tu Islam. Dengar orang Islam di mana-mana, sosok orang Islam di mana-mana, kena di Palestin, di Kashmir, di Myanmar, di mana-mana, cerita bila ada orang Islam kena, mari perasaan begitu, menandakan kemanisan iman masih ada dalam diri dia. Yang ketiga, dia benci pada kekufuran, marah sangat pada kufur ni, walaupun dia buat kerja kufur kerana jahil, kerana tak tahu dia. Contohnya, dia kata ke Islam macam-macam, hukum hudud ni zalim, hukum hudud, dia tak tahu hudud tak ada dalam Islam, politik tak ada dalam Islam, tak ada dalam Islam. Mu ni kafir, marah selalu, marah, tak boleh kata dia kafir, benci pada kekufuran. Ini menandakan halawatul iman masih ada dalam diri dia. Dengan sebab itu Imam Malik mengatakan, kalau seorang tu jadi hakim atau jadi mufti yang tahu hukum, sekiranya datang 100 hujah, 100 hujah boleh menghukumkan seseorang itu salah, dengan sebab dia buat salah. Sama ada salah yang berkait dengan hudud, yang menimbulkan akidah ataupun akhlak. Ada 1% saja meragukan. Meragukan 1% hujah ini, boleh jadi dengan sebab ini, sebab ini berlaku perkara ini. 1% saja. 99 memang sah dah dia salah. Ada 1%. Hendaklah tidak dihukum orang itu. Pergi pada hukum yang lebih rendah daripadanya. Tudra'ul hudud bisyubhat. Hudud boleh dihalang dengan adanya kekeliruan. Bukan mudah nak jatuh hukum hudud, dan bukan mudah nak jatuh hukum seseorang itu jadi kafir dan murtad. Kafir murtad ni hukumannya sangat berat dalam Islam. Sangat berat. Tetapi kalau ada 1% saja, sedikit, menunjukkan bahawa dia masih ada kemanisan iman, hendaklah diusahakan selamatkan orang itu balik semula kepada Islam. Selamat, masih ada kemanisan diri dalam iman dalam diri dia, selamatkan dia kalau ada 3 perkara ini. Di mana kita melihat berlakunya percanggahan di antara ikrar lidah mereka sebagai orang Islam dan beriman dengan tingkah laku mereka. Mereka menjalankan amal Islam lebih bergantung kerana desakan manusia dari mempunyai tujuan ibadah. Oleh itu mereka berpengaruh dengan cara-cara manusia bukan Islam. Dari berpegang teguh kepada agama Islam, mereka berani membuat pilihan dalam perkara yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mengutamakan kehendak nafsu mereka. Tertanam di dalam hati perasaan kedudukan kepada ketua-ketua dari kalangan manusia lebih bertunduk kepada Allah. Oleh apa yang disebut iman seperti benih hampa yang tidak berisi dan tidak tumbuh apabila ditanam. Sekiranya seseorang itu dia terlanjur ikut dengan cara bukan Islam, sebagai satu contoh,
Tak ada perasaan untuk balik semula pada Islam. Terpengaruh dengan bukan Islam. Tak ada perasaan sikit pun sayang pada Islam. Tak ada sayang, tak ada kasih pada Islam. Tak ada sikit habuk pun sayang nak mempertahankan Islam, tidak ada. Jadi hanyut terus. Jadi hanyut, menandakan macam padi yang hampa, padi yang tidak ada isi dalam dirinya. Tak ada isi. Macam padi hampa. Macam padi hampa. Bila dengar perkara Islam, tak tertarik dah. Makanya Islam, keturunannya Islam, duduk dalam masyarakat Islam. Tetapi terpengaruh dengan perkara yang bukan Islam, jadi hanyut, tak ada ikatan kasih pada Allah dan Rasul. Orang kata ke Islam, dia tak berasa apa. Orang kata ke Nabi Muhammad, dia tak terasa apa. Orang kata pendakwah, dia tak terasa apa. Isu Zakir Naik sebagai contoh, tak terasa apa pada dia. Ini menandakan hampa, macam padi apalah. Macam padi yang tidak ada isinya. Gandum yang tinggal kulit saja isi dia, tidak ada namanya gandum. Tengok nampak kulitnya padi. Bila tumbuk-tumbuk, rupanya kosong. Tak ada beras, sikit habuk. Tak ada sikit habuk. Halus pun tak ada dalam diri dia. Nukuk pun tak ada, nukuk beras. Yang halus tu tak ada. Kulit saja-saja. Kulit saja Islam. Ini sangat bahaya. Kerana tidak ada iman yang sebenar, malaikat ada bersamanya ibadah yang sebenar, dan tidak ada ibadah yang sebenar malaikat dari iman yang sebenar. Dan hanya iman atau akidah yang sebenarlah yang menggerakkan ke arah ibadah yang sebenar. Orang yang ada iman yang sebenar melakukan ibadah yang sebenar. Iman yang tak sebenar, ibadah yang munafik, terang-terang kita sebut. Dia sembahyang pasal apa? Kerana orang sembahyang belaka, kita kena sembahyang belaka lah. Ikut. Kalau tak sembahyang kan malu. Tapi kalau duduk tempat orang tak sembahyang, dia pun tak sembahyang sama juga. Ini sangat bahaya. Iman yang sebenar melahirkan ibadat yang sebenar. Ada orang tak ada orang pun dia sembahyang. Ada orang tak ada orang pun dia berperang dengan Islam. Ibadat yang sebenar ialah iman yang sebenar. Iman yang sebenar, ibadat yang sebenar. Menandakan ada iman, ada ibadat. Ibadat yang sebenar, ibadat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ada orang tak ada orang pun tak ibadat. Dan hanya ibadah atau akidah yang sebenarlah yang menggerakkan ke arah ibadah yang sebenar. Renunglah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin tuthat min fawqil ardi ma laha min qarar يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Surah Ibrahim ayat 24 hingga 27. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, bandingan kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu menerima peringatan. Dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tegak sedikit pun. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat, menyesatkan orang-orang yang zalim dan membuat apa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala bandingkan orang beriman yang sebenar macam pohon yang molek. Akarnya menunjang di dalam tanah, merata-rata dalam perut bumi.
di mana batangnya naik, menumbuhkan dahan ranting, mengeluarkan buah. Tiap-tiap musim mengeluarkan buah. Kalau kerak sedahang, tumbuh tunah banyak pula, jadi begitu. Tak jadi apa, pokok ni tak mati. Itu orangnya iman dia yang sebenar. Buat macam mana pun tak mati dia. Tegak Islam dia. Laksana pohon yang hidup, yang baik, pohon yang subur, yang ada akar dalam tanah, yang menumbuh subur di atas bumi, mengeluarkan buah dan tunas-tunas. Yang tak ada iman ni macam pohon yang akarnya cabut, yang akarnya putus. Walaupun kita nampak batang ada, molek-molek ada, bila mari panas kering, makin hari makin reput, akan jatuh begitu saja. Itu bandingan iman dan diri manusia dengan pohon kayu. Para mufassirin menyatakan maksudnya kalimah tayyibah itu kalimah iman yang diikrarkan dengan kalimah syahadah. Kalimah tayyibah ialah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang sebenarnya ada dalam diri dia, dengan keyakinan menjadikan dia seorang Islam yang sebenar. Dan kalimah khabithah ialah kalimah syirik dan kufur, di mana iman atau akidah itu membuahkan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan kufur dan syirik yang tiada berkat padanya. Kalimah tayyibah ialah kalimah la ilaha illallah yang lahir dari iman dan amal yang soleh menjadi buahnya. Kalimah yang buruk, kalimah syirik, menolak Allah, menolak Islam, melahirkan perkara-perkara yang tidak berbuah, atau berbuahnya nampak bunga, lepas tu bunga luruh, buah kering tak dah masuk, mapu tengah jalan, begitu saja je. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Suratul Anfal ayat 2 hingga 3. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah, sebut nama Allah, gementarlah hati mereka, takut pada Allah. Dan apabila dibacakan mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhan mereka bertawakal, menyerah diri. Iaitu ditunjukkan buktinya orang-orang yang mendirikan sembahyang, sabar waktu sembahyang, bangun sembahyang, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, membelanjakan harta yang diberi kepadanya dengan nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib ni didahulukan nafkah pada kaum keluarga dia dulu, patut zakat, menunaikan zakat, diikuti dengan sumbangan-sumbangan yang sunat. Itu membuahkan hasil yang baik kalau iman yang sebenar. innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Suratul Hujurat ayat 15. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dibuktikan juga setelah dia beriman, dia tidak ragu, dia bersungguh menegakkan Islam, menegakkan iman, memenangkan Islam itu di atas muka bumi dengan sumbangan harta dan diri dia untuk perjuangan Islam. Firman Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Suratul Nisa ayat 65. Artinya, maka demi Tuhanmu,
Mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Di antara tanda iman itu ialah bila ada masalah, serah pada Allah dan Rasul. Bila Allah dan Rasul buat hukuman, terima dengan tidak ada ragu dan tidak ada syak sedikit pun. Contohnya seorang sahabat yang dia pakai cicimah depan Nabi. Nabi tengok dia pakai cicimah. Nabi terus ambil capur. Pakai ni haram, neraka, tak baik. Dia capur. Terdiam dia. Lepas tu Nabi pergi, kawan dia kata, ambil lah semua cicing, tak ambil. Beri ke bini mu. Mu je tak boleh. Tak mau ambil dah. Tak mau. Tak nak. Rasulullah dah buang dah, ambil dah. Ini kekuatan. Padahal tak salah. Dia ambil balik ke bini dia, apa salahnya? Siapa begitu sekali. Ini ditunjukkan bagaimana sifat pada sahabat radhiyallahu anhum. Contohnya dalam satu kisah jenayah, seorang perempuan bangsawan dari Bani Makhzum telah mencuri sabit kesalahannya. Dia perempuan yang senang, perempuan yang kaya, yang bangsawan, mencuri. Maka sabit kesalahan dijatuhkan hukuman potong tangan. Tak ada jalan untuk bebas. Pencuri cukup syarat-syarat dia. Barang yang dicuri ada harga, ada nilai, di tempat yang molek disimpan. Dia pula orang senang, bukan orang susah, bukan kena lapar. Tak cukup curi juga. Maka Rasulullah jatuh hukuman potong tangan. Lalu puak-puak bangsawan Quraisy berbincang. Dia ni orang bangsawan ni, orang lebih ni dah kena dok. Orang bangsawan kita ni, orang yang lebih, orang besar ni kena kerak tangan. Dia anak beranak orang besar, kena pakak lah. Nak pergi bertemu Rasulullah, tak berani, takut. Minta tolong Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usamah ni cucu angkat Nabi SAW, anak pada Zaid bin Harisah, hamba Sayyidina Khadijah yang dimerdekakan jadi anak angkat Nabi. Nabi kahwinkan dengan anak beranaknya Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, dan anak dia Zaid bin Harisah. Usamah bin Zaid, Usamah mati syahid dalam perang Mu'tah. Rasulullah jaga Usamah, cucu angkat dia, dan sangat sayang pada Usamah ni. Dan mereka minta tolong Usamah yang Nabi sayang ni, minta tolong bebaskan perempuan yang bangsawan dikenakan hukum hudud. Lalu Usamah pun mengadu Rasulullah, minta tolonglah bebaskan Usamah ni, orang minta tolong. Berubah wajah Rasulullah SAW, lalu pergi ke masjid menyampaikan ucapan. Ada orang minta supaya dia bebaskan orang bangsawan daripada hukuman. Rasulullah kata, sesungguhnya binasa umat zaman dahulu, kaum Bani Israel, bila orang bangsawan buat kesalahan, mereka bebaskan. Bila orang yang lemah buat kesalahan, mereka potong tangannya. Wa aymallahi law kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, sekiranya anak perempuanku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Ucapan yang sangat tegas. Bila dengar ucapan ini, mati-mati tak berani nak bantah dah. Dan perempuan itu dipotong tangannya. Setelah dikudungkan tangannya, dia selalu datang rumah Nabi, datang rumah Aisyah radhiyallahu anha, menandakan dia tidak berdendam, menandakan bagaimana dia beriman kepada Allah dan Rasulnya walaupun dijatuhkan hukuman. Ini sifat orang yang beriman walaupun dia kena hukum. Dia kena hukum, begitu tanda keimanan yang ada dalam diri dia. Itu contoh di zaman Nabi kalangan generasi awal. Firman Allah Ta'ala,
wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul wa ta'na man yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Dan mereka berkata, kami telah beriman pada Allah dan Rasul dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebahagian dari mereka berpaling sesudah itu. Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum di antara mereka, tiba-tiba sebahagian daripada mereka menolak untuk datang. Ini orang munafik yang mengaku beriman tetapi menolak hukum Allah dan Rasulnya. Mengaku Islam, tak percaya pada hukum Islam. Diajak pada hukum Islam kerana terikut-ikut, bukan kerana iman, kerana kepercayaan dia sendiri. Iman macam ni ialah iman orang Islam yang hampa. Wallahu a'lam.